Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan syaitan, yang mana syaitan ni adalah kerja mereka menghasut manusia, menggoda manusia dan menyesatkan manusia. Tetapi setiap kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan dia. Bukanlah kita nak katakan bahawa syaitan tu ada kebaikan, tetapi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tu ada kebaikan. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, apakah kebaikan penciptaan syaitan? Yang pertama adalah syaitan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bilalah seorang itu digoda ataupun dihasut ataupun kita dalam keadaan takut, kita akan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang kena rejam. Yang kedua adalah kenapa diciptakan syaitan? Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita, adakah kita ni patuh kepada arahan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita ikut arahan syaitan. Imam Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin sebut syaitan ada 7 senjata yang akan goda manusia. Yang pertama adalah syaitan akan goda manusia supaya jangan buat ibadat. Bagi contoh, syaitan akan goda, dia kata tak payahlah, janganlah solat, janganlah kamu sedekah, janganlah kamu baca Quran, jangan. Tapi kalau kita lawan, kita usaha juga nak buat ibadat, nak solat, syaitan akan guna strategi, senjata yang kedua, iaitu syaitan akan kata apa? Buat ibadat, tapi apa? Nanti dulu ditangguhkan. Tunggulah nanti dalam 5 minit lagi. Tunggulah nanti lepas habis cerita ni, iklan nanti baru nak solat. Kalau kita gagahkan juga untuk kita buat ibadat, syaitan akan guna senjata nombor 3, iaitu buat gopoh-gapah. Kalau kita sebagai contoh, kita solat juga, syaitan akan hasut kita, goda kita, baca dalam keadaan gopoh-gapah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca dalam keadaan gopoh-gapah. Kalau kita lawan juga, kita boleh baca dalam keadaan tenang. Syaitan akan guna senjata nombor 4, iaitu riak. Syaitan akan hasut manusia supaya bagilah riak sikit. Kita semayang kan, kita kata bagilah orang tengok sikit. Tapi kalau kita boleh lawan keadaan riak tu, syaitan akan gunakan senjata nombor 5, iaitu ujuk, iaitu dia rasa diri dia hebat. Bila mana dia semayang, dia rasa macam diri aku hebat lah. Dia orang ni tengok TV je, dia orang ni tak semayang, tengok macam aku ni kuat, aku ni hebat, aku ni boleh sedekah, aku ni boleh baca Quran. Nak tunjuk bahawa diri dia hebat. Kalau boleh juga kita lawan, manusia lawan, syaitan akan gunakan senjata nombor 6, iaitu syaitan akan suruh, syaitan akan kata, kalau kamu ibadat, Allah Ta'ala akan beri kuasa, iaitu seperti orang kata macam karamah, macam orang kata semayanglah, nanti Tuhan akan bagi kamu boleh baca hati orang. Sedekahlah, nanti syaitan akan kata apa? Dengan kamu ibadat tu, kamu boleh tahu apa yang akan datang. Macam orang kata boleh baca firasat orang. Tapi kalau dia boleh lawan juga, syaitan akan gunakan senjata nombor 7, iaitu syaitan akan kata apa? Tuhan dia tak mau pun ibadat kamu. Ibadat yang kamu lakukan ni sebenarnya tak perlu pun kamu buat. Syaitan akan gunakan satu demi satu sampailah manusia ni takkan buat ibadat. Cerdik dengan syaitan ni dia ada strategi. Syaitan dia takkan berputus asa daripada nak goda manusia. Bagaimanakah manusia ini akan berputus asa pula daripada nak dekatkan, nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah penciptaan syaitan adalah supaya kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh lawan hawa nafsu kita daripada digoda oleh syaitan. Ujian yang datang ini menjadikan kita sebagai seorang Islam yang berkualiti.